wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita insya-Allah akan bersambung dengan ini sebenarnya macam tambahan lah, tambahan. Saya tertarik untuk berkongsi tentang Osmaniyah di Tanduk Afrika ni kerana tak banyak orang bercerita tentang kewujudan ataupun kehadiran Osmaniyah di Tanduk Afrika. Dia kalau Inggeris kata Horn of Africa kan. So Horn of Africa ni yang dimaksudkan kalau kita tengok dekat peta ni, inilah Somalia lah. Kalau dalam peta Somalia, elok ada peta ni Okey. Jadi Horn of Africa, ini dipanggil Horn of Africa. Ataupun juga dipanggil sebagai Afrika Timur. Ada ke? Jadi tajuk ni dia tak termasuklah dalam dalam siri berkenaan dengan Osmaniyah yang sebenarnya kalau ikutkan dah habislah kepada kemerosotan Osmaniyah itu. Tetapi saya ingin buat tambahan ni kerana ada pengalaman peribadi saya. Jadi itu gambar saya bersama dengan orang Somali, orang Somali di bahagian Tanduk Afrika. Dan hari ini mungkin saya akan kongsikan sebahagian daripada fakta yang mungkin kita tak tahu. Kebanyakan kita mungkin kurang arif, kerana kalau kita tengok pada peta pun tertulis Horn of Africa itu Somalia. Tidak ada satu tempat yang mana pernah saya duduk pada tahun 2015. Yang ini pengalaman saya lah secara peribadi. Osmaniyah di Tanduk Afrika ini adalah di sebelah utara Somalia ataupun dikenali dengan nama Somaliland. Tak tahulah ada orang pernah dengar atau tidak. Ada orang mungkin dia tak pernah dengar dan dia rasa Somaliland tu adalah Somalia. Jadi sebenarnya dia berbeza lah, dia sebelah utara. Tapi ini adalah topik yang agak sensitif bagi orang Somalia kalau kita sebut Somaliland. Ada? Betul. Jadi saya nak berkongsi ni sebab saya duduk dekat sana 4 bulan. Kerana saya terlibat dalam setting up local takaful company lah di sana. Jadi bila saya duduk dekat sana baru saya tahu. Dan akhirnya saya menulis satu buku lah. Selepas saya balik tu, saya menulis buku berkenaan dengan ni, Somaliland bukan Somalia. Ini buku saya tulis, Menumpang Teduh Pohon Akasia, terbitan Karangkraft lah. Ini saya ceritakan tentang pengalaman saya dekat sana. Tapi apa yang saya akan sampaikan ni lebih kepada cerita berkenaan dengan sejarah lah. Tapi yang ini pengalaman saya dekat sana. Dan kebetulan sebab saya dah ada slide ni, jadi sebab tu saya ingat elok untuk saya kongsikan lah. Jadi sepentingnya berkaitan dengan sejarah, kemudian bagaimana Osmaniyah dan juga Somaliland kaitannya, dan apa kaitan dengan dunia luar dan juga iktibar. Saya mulakan dengan tentang sejarah ini seperti mana dalam surah Yusuf ayat 111 . Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Ini ayat yang biasa kita dengar. Makana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladina baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang maksudnya dalam sesungguhnya pada kisah-kisah laqad kana fi qisasihim ibrah, kisah-kisah mereka ni para nabi, umat Islam, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah maka hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, bukanlah cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan di dalam hadis pula disebut orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil nasihat
dari peristiwa yang dialami oleh orang lain. Ini nak cerita tentang kepentingan sejarah lah. Kadang-kadang orang rasa macam perkara yang dah lalu buat apa kita nak bincang, buat apa kita nak tahu sangat. Tapi sebenarnya dalam Quran sendiri pun minta kita tengok untuk kita berfikir apa terjadi pada para nabi sebelum ni, apa terjadi kisah umat mereka yang ingkar dan sebagainya. Sebab tu disebut untuk orang yang liulil albab, yang ada akal untuk fikir. Orang yang kalau dia malah fikir ni memang dia tak minatlah sejarah tu kan. Jadi dalam hadis juga mengatakan hal yang sama untuk jadi nasihat pelajaran kepada kita tentang apa yang telah dialami. Dan sejarawan Islam ini tuan-tuan puan, ya, kita ada ramai, ya, tapi kita mungkin tak didedahkan, dan juga saya sendiri pun tak dapat belajar betul-betul daripada catatan-catatan mereka. Seperti mana kalau kita tengok di atas ni, nama-nama ni adalah mereka yang polimath. Dia bukan sejarawan saja, mereka juga adalah pakar dan bidang-bidang yang lain. Al-Mas'udi, Miskawai bahasa, ni bahasa luar. Khatib Baghdadi, Ibnu Kathir, tafsir pun kita kenal tafsirnya, Al-Maqrizi, As-Suyuti, Ibnu Hazm, Ibnu Battuta juga traveler kan. Ibnu Haldun ini sosiologis, dalam masa yang sama juga adalah ahli sejarah. Mereka ni semua ni. Tetapi secara khusus yang menceritakan tentang sejarah, catatan sejarah adalah nama-nama yang sejak era awal. Ini era-era yang dipecahkanlah. Jadi era awal inilah nama-namanya. Kemudian era kedua, ini nama-namanya, termasuk Abi Mikhnaf yang agak kontroversi kerana tak diketahui sama ada dia ni Syiah ataupun tidak. Tapi banyak kisah tentang pembunuhan Hussein dinakalkan daripada kisah Abi Mikhnaf. Jadi ada yang menolaknya, mengatakan dia adalah Syiah. Ada yang menolak pula yang mengatakan dia bukan Syiah. Jadi perbincangan ini, kitab dia pun Maqtal Al-Husain kan, pembunuhan Hussein kan. Jadi yang ini pun antara yang selalu dirujuk, tetapi kena berhati-hati kerana kita agak bimbang dari segi ketepatannya tu. Jadi biasanya orang akan semak dengan yang lain jugalah. Jadi Ibnu Ishaq yang antara yang terkenal. Yang ini nama-nama yang terkenal yang saya bold ni, Ibnu Hisham, Ibnu Qutaibah, Yaqubi, semua ni. Jadi nak kata kat sini tentang sejarah, itu perkembangannya pun sudah lama. Jadi ulama-ulama Islam pun mereka menulis kitab-kitab sejarah, bukan kitab agama saja, bukan kitab fiqh saja, bukan kitab hadis mata-mata. Jadi cuma kita mungkin tak dapat belajar. Kita bila dengar je ulama Arab, kita fikir agama je, fiqh aja. Jadi sejarah tu jarang kita kupaslah. Dan untuk hari ini saya nak kongsi sedikit tentang sejarah berkenaan dengan Osmaniyah di Somaliland sebenarnya. Kalau secara khususnya namanya, kerana kami di peringkat NGO kami, bila kita baca, lepas tu kita selidik, kita akan akan pergi sendiri tempat tu, kemudian baru kita ambil iktibar apa yang ada lah, berdasarkan apa yang kita baca dan juga apa yang kita tengok sendiri. Jadi kepada tuan-tuan dan puan mungkin tak pernah dengar nama Somaliland. Ini pengalaman yang saya ceritakan dekat dalam buku ni, bagaimana saya mula mengandaikan itu adalah Somalia, dan selepas saya balik saya baru tahu itulah Somaliland di sebahagian utara ni. Yang kalau kita tengok dekat Google Map tak ada. Dia tak tulis Somaliland sebab dia tidak diiktiraf, dia unrecognized. Tetapi ceritanya, kalau cerita politiknya panjang, saya tak nak ceritalah. Sekadar nak cerita bahawa mereka ini dahulunya pernah dijajah oleh British, manakala bahagian selatan ini dijajah oleh Itali. Dan nanti bukan, Oman sebelah atas. Dia part of, kalau paling-paling pun orang kata kalau di bawah British adalah part of Yaman lah. Jadi dia dengan Yaman memang British lah. Sebab foreign British office dekat Yaman, dia tak ada dekat Somaliland, tapi dia control from Yaman. Dia ni sama macam Western Sahara dengan Morocco, dia punya situation. Somaliland dengan Somali. Saya tak pasti. Saya tak baca itu. Kemudian Djibouti ni dulu juga dikenali sebagai the French Somaliland. So nama lama mereka ni French Somaliland, British Somaliland dengan Italian Somaliland. Jadi dia ada tiga. Jadi kalau nak kita katakan rantau bangsa Somali itu sebenarnya sampai sini. Kenya, Ethiopia semua dia masuk. Nanti kita akan tengok sedikit berkenaan dengan ini. Dan bila saya balik, saya sebut tentang saya jumpa orang Somali di Malaysia, saya kata saya bawa balik Somaliland, kena marah. Saya kena marah sebab rupanya orang yang saya jumpa tu adalah orang Somalia. Jadi berhati-hati tentang siapa yang kita bercakap, sebab
bagi mereka Somaliland tidak wujud kerana ia tidak diiktiraf oleh dunia. Tetapi Somalia telah diiktiraf. Jadi nanti kita akan tengoklah sedikit tentang konflik ini. Okey. Tapi tuan-tuan puan, National Geographic dah cerita tentang Somaliland sejak 2009 lagi. National Geographic dalam peta yang dilukis dalam National Geographic memang tertera di sini Somaliland. Kalau tuan-tuan puan membaca lebih lagi, memang banyak sangat tulisan-tulisan Inggeris khususnya memang menamakan kawasan ini sebagai Somaliland. Kemudian dibezakan dengan yang lain yang hari ini memang tak disebutlah dengan Somaliland. Yang ini yang tadi saya sebutkan. Italiana, kat ini Perancis, Somalia Perancis, Somaliland ini dipanggil kalau ikutkan biasa yang selalu disebut adalah British sebab ini menggunakan bahasa Perancis kan ni apa? Bahasa ya betul. Somalia Italiana. Jadi dekat sini pun Itali. Ini Perancis. Dan ini juga akan menceritakan kepada kita bagaimana mereka ni sebenarnya konflik antara mereka yang dibawa ke negara lain. Mereka yang berkonflik, Perancis, British dan juga Itali. Dan mereka bila dia keluar ke negara luar, mereka penjajahan mereka tu atas dasar siapa dapat dulu, kan? Jadi pertelagahan antara mereka itu. Dan kalau kita tengok pada stamp yang pernah dikeluarkan ni, memang wujudlah nama Somalia itu merujuk kepada koloni Itali. Posti Italiane itu adalah Somalia yang hari ini kita nampaklah di sebelah selatan tu. Manakala Somaliland Protectorate ini memang inilah nama yang diberikan oleh British dengan penggunaan stampnya pada tahun 1903. Okey, ini adalah satu sejarah yang bagi saya kebanyakan kita dah tahu cerita tentang hijrah sebelum hijrah. Hijrah sebelum hijrah hijrah pertama yang sebenarnya berlaku 2 kali. Ke mana? Ke tempat yang kita panggilkan sebagai Habsyah lah, Habsyah. Jadi bertemu dengan Raja Habsyi yang Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu adalah gelaran raja kan. Jadi namanya sebenarnya Najasyi Ashama Ibnu Abjar. Ashama namanya, merupakan raja Kristian yang memberi perlindungan kepada umat Islam yang datang pada waktu itu. Jadi dicatatkan oleh Al-Mas'udi, wilayah Habsyah ini meliputi pesisir pantai bertentangan Yaman. Kita akan tengok secara geografi sekejap, kerana dia terkait dengan tempat yang kita akan ceritakan di Somaliland ini. Disebutkan beberapa bandar. Ada tulisan kat sini. Okey, Al-Mas'udi menyebut ibu kota bagi Habsyah adalah Ku'bar, bandar besar dan istana Najasyi. Empayar Habsyah ini sebesar sepanjang pesisir laut bertentangan Yaman dengan bandar Zailak, Dahlak dan Nasi. Kemudian Al-Harrani juga sejarawan Islam mencatatkan ibu kota Ka'bar, bandar besar dia, dan kemudian bandar Zailak juga disebut dalam catatannya. Okey, saya nak kongsikan tentang ini kerana inilah masyarakat Ortodoks Kristian di Ethiopia hari ini. Pakaian dia pun macam ini. Kita nampak macam ini pakaian dia macam menutup aurat muslimah kan, cara kita. Tapi memang inilah ajaran yang kalau kita katakan hari ini sebagai Ortodoks lah. Jadi dekat sini Ethiopia hari ini sebesar ini Ethiopia, dia landlock dia tak ada laut dan tak ada sungai. Paling-paling pun dekat ini pun tasik, bukan sungai. Okey. Ethiopia ni 43% atau 44% gitu orang Kristian Ortodoks. Mereka ni dikenali sebagai Amhara. Bagi orang Islamnya mereka ada sekitar 30%, 33%. Mereka dikenali sebagai Oromo. Majority Kristian, masih lagi majority Kristian. PM dia Abiy Ahmad, tu Islam, Muslim, tapi kahwin dengan Amhara, kahwin dengan orang Kristian Ortodoks ni.
Jadi kita pun tak pastilah bagaimana dia, ialah mungkin pandangan dia berbeza, mungkin ahli kitab ke, wallahu alam. Kemudian Protestan ada sedikit, ada Katolik sangat sikit, tak sampai 1%. Dan sehingga hari ini banyak lagi konflik antara agama sebenarnya. Dan saya kenal Oromo ni sebab bila saya berjalan-jalan, bila kita pergi travel dekat Somaliland ni, kita nampak orang berjalan kaki daripada Ethiopia, jalan kaki masuk ke Somaliland. Jadi orang Oromo yang biasanya minta sedekah di Somaliland, yang pernah saya tengok, sebab saya tak pernah pergi Somalia lagi. Jadi kita kenal lah, okey, nampak lah dari segi rambut dia apa semua beza lah. Ini pakaian nampak macam berserban kan. Jadi kalau orang yang pergi tengok dia punya ritual dia pun tak begitu, orang kata berbeza lah dengan Katolik, Protestan yang lain. Saya sekadar nak tunjukkan yang disebut sebagai Habsyah itu, ataupun dalam bahasa Inggeris mereka sebut sebagai Abyssinia ni. Sebenarnya dia punya keluasan tu agak tidak begitu jelas. Dalam banyak kajian pun ada yang menyatakan sekecil ini, ada lebih besar dan sebagainya. Cuma saya tertarik untuk bawakan daripada apa yang ditulis map daripada tulisan Latin ni. Usia dia pada tahun dilukis pada tahun sekitar 1573 1575, menyatakan Habsyah itu atau Abyssinia itu sebesar sampai ke tempat yang kita ceritakan hari ini ni. Sebesar ini, besar ni. Dan kalau kita merujuk balik kepada apa yang ditulis oleh Al-Mas'udi dan sejarawan Islam yang lain, menyebut secara jelas nama-nama bandar. Nanti kita akan tengok, saya akan kaitkan. Antara lain berkata pesisir pantai. Di seluruh pesisir pantai menghadap Yaman. Jadi betul lah, sesuai dengan apa yang ditunjuk dalam peta tadi. Kemudian dikatakan di dalam catatan tadi adalah bertentangan antara dua pelabuhan besar, iaitu Aden dan juga Barbara. Okey, ini dah masuk dah. Ni kawasan sekarang ni yang kita cerita ni adalah di sini. Kemudian secara okey, ini yang lebih kurang tadi besar dia ini. Jadi kalau kita lihat secara map, Google Map sekarang ni, 613 berlaku hijrah pertama, 12 lelaki 4 perempuan menuju ke Habsyah, di mana Najasyi tinggal di Ku'bar. Ku'bar hari ini dikenali sebagai Sekota. Jadi di Sekota, kemudian setahun selepas itu mereka dikabarkan dah aman. Maknanya tidak berlaku pembunuhan, mereka tidak dikejar habis-habisan, jadi mereka pun pulang. Selepas dia pulang, kemudian rupa-rupanya masih tak selamat, maka mereka kembali ke Habsyah. Kali ini tuan-tuan dan puan, berapa ramai? 104 orang lelaki, 101 orang wanita. Dan ada pandangan menyatakan 83 lelaki dan 18 wanita. Ya. Mereka ini pergi untuk kali kedua. Jadi 615 sekali lagi pergi. Yang ini pun antara perkongsian yang saya juga kita katakan gelombang pertama dan gelombang kedua ni jarang kita dengar cerita. Hanya ada dua gelombang. Dan kemudiannya mereka ni pada 622 gelombang pertama pulang ke Mekah. Jadi yang dah pergi tadi 16-15, kemudian ada satu gelombang yang pertama pulang ke Mekah, kerana pada waktu itu sudah mendapat wahyu supaya berhijrah ke Madinah. Jadi 622 gelombang pertama dia balik ke Mekah dan terus ke Madinah. Kemudian ada lagi satu gelombang yang kedua pergi ke Madinah, terus 628. Jadi apakah tinggalan yang ada tuan-tuan dan puan? Yang ini yang saya tertarik, kerana tinggalan itu masih ada di Saila, atau kita panggil sebagai Zaila dalam bahasa, atau yang ditulis dalam bahasa Inggeris Zaila, dalam bahasa Arab ataupun bahasa tempatan dipanggil Saila.
Zaila ini adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain di Zaila didirikan pada tahun kedua dan ketiga Hijrah. Jadi dipercayai bahawa bukan semua para sahabat terus balik hijrah ke Madinah, kerana sebahagian mereka mungkin ada yang tinggal di sini. Jadi bila mereka tinggal di sini, dan masjid ini dikenali sebagai Masjid Qiblatain kerana ada dua mihrab. Satu menghadap Baitul Maqdis sebelum ditukar, dan satu menghadap ke Mekah apabila berubah pada tahun 624. Jadi saya sendiri, pengalaman saya nak dibawa ke sini agak susah. Jadi saya tak dapat pergi. Jadi dapat tengok gambar pada internet saja. Perjalanan untuk pergi ke sini dia perlu melalui padang pasir yang sentiasa berubah-ubah bentuk muka fizikalnya, menyebabkan sahabat saya pun sendiri rupanya tak pernah pergi. Jadi macam kita lah, orang, memang kita orang Malaysia, tapi mungkin ada yang tak pernah pergi Sarawak. Jadi begitu jugalah. Jadi saya tak sempat lagi pergi. Cuma ini adalah tinggalan yang masih wujud, Masjid Qiblatain. Mereka sebut sebagai Masjid Qiblatain. Dan kemudian di sebelahnya, berdekatan dengannya, didirikan masjid oleh Osmaniyah di Zaila. Di Zaila ini. Ini ejaan dalam bahasa Inggeris lah. The Arabs having established themselves at Zaila, the chief port of Adil or Audal, had the entire trade of the interior in the hands until the arrival of the Turks at the end of the 15th or beginning of the 16th century. Cerita dekat situ, memang ada populasi Arab yang tadi zaman Habsyah memang diberikan kerakyatan, dan mereka apabila pulang pergi, sebahagian mereka memang sebahagian besar pulang ke Madinah. Maksudnya apabila diminta berhijrah, Nabi diminta berhijrah, maka mereka pun pergi terus pergi Madinah. Tetapi ada sebahagian yang tinggal, dan sebahagian itu memang dapat dikesan dalam kajian sejarah mereka bahawa mereka ada sehinggalah apabila bangsa Turki, yang dimaksudkan sini adalah Osmaniyah lah. Jadi mereka pun mula datang, dan mereka ada penempatan dekat situ juga. Tapi hari ini dia dah jadi tinggalan je, masjid dan juga tinggalan kedua-dua monumen itu hanya tinggalan sajalah. Apa kaitannya? Yang ini sebab dulu saya bagi pembentangan tentang kenapa saya pergi sana. Jauh ni kan. Okey, tuan-tuan puan. Yang ini cerita-cerita tentang, kalau dilihat dalam berita-berita berkenaan dengan Somaliland, antara yang biasa kita tengok adalah duit bersepah atas. Dan duit ini, tuan-tuan puan, memang susah kita nak cakap lah. Saya pun terkejut, sebab tu saya tulis dalam buku saya ni. Tajuk saya apa tentang wang ni. Saya terkejut kerana bila azan, mereka akan tinggalkan duit-duit ni pun, dan tidak akan ada siapa yang mencuri. Bukan saja ini, jualan rantai emas ke apa-apa yang melibatkan barang berharga pun tinggal je, tak akan hilang. Dan kalau berlaku kehilangan, biasanya akan dibuat oleh orang luar, bukan orang tempatan. Tapi jarang sangat terjadi. Kemudian yang seronoknya juga, ni sekadar pengalaman sedikit lah, mereka ni berpakaian kain pelekat biasanya, kain pelekat. Jadi ni waktu tu kereta kami stuck dekat pantai. Jadi ini saya pun pakai kain pelekat lah. Tengok, sama kita kan. Tapi tuan-tuan puan, kain pelekat dia harga tak sama macam kita. Dekat Malaysia tak ada brand tu, saya tak ingat nama brand dia. Brand tu diimport direct daripada Indonesia. Harganya sekitar satu helai sekitar RM300. Beza kan? Dari Indonesia. Saya tak ingat nama brand tu. Tapi orang dekat Indonesia pun saya rasa tak pakai. Ataupun mungkin tu high class punya, yang mungkin orang besar pakai. Yang mereka ni pakai jenis itu, sebab saya tak tahulah, dari segi kain dia tu memang sangat sesuai dekat tempatnya. Kalau kena angin pun dia tak mengebang. Dia macam saya tengok kain saya mengebang macam tu. Ni kain daripada Malaysia. Tapi kain dia memang sesuai dengan suasana dan suhu. Dia lembut, tapi dia macam cepat ni. Saya tak tahu lah, saya tak pandai bab ni. Unta tu umpama anjing lah dekat Malaysia. Kat mana-mana kita boleh nampak, dekat tengah jalan terganggu kita punya perjalanan dan sebagainya kan. Dan Somalia
secara keseluruhan adalah pengeksport terbesar unta musim haji. Jadi unta-unta yang kena dam ke apa kan, yang kita buat korban apa semua, yang itu termasuk kambing lah yang kena dam kan, pun daripada sini. Dipanggil juga kambing tu sebagai, kalau kambing dipanggil kambing barbar. Barbara adalah pelabuhannya. Jadi 3/4 keseluruhan ternakan dekat Somalia pada musim haji akan dihantar ke sana. Both. Both. Ini adalah dia punya, orang kata, sebab dia duduk nomad, kehidupan dia adalah nomadic. Jadi memang haiwan peliharaan lah, ternakan ni adalah dia punya aset. Ini Zailak yang tadi kita sebut, Zailak. Nanti saya tunjuk kat sini Barbara. Jadi dua bandar ini memang disebut. Bila kita tengok balik Osmaniyah, Empire Osmaniyah, dia paling akhir 1566, 1683 dia baru sampai ke sebahagian daripada Horn of Africa. Jadi kita dapat lihatlah keluasan yang kita sebut paling besar dibuka oleh Sulaiman the Magnificent, Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kemudiannya barulah ianya merosot, yang seperti mana kita tengok pada 2 minggu lepas. Jadi zaman ini 1548, secara spesifiknya 1548 mereka Osmaniyah sudah sampai ke Zailak dan juga Berbera. Dan ketika itu berlaku juga pertelagahan di Mekah berkenaan dengan kuasa lah tuan-tuan, politik ni antara ini sebab orang putih yang buat, dia memang sebut acquisition lah. Kita kalau dalam sejarah Islam kita tak guna juga istilah conquest dan juga acquisition. Kita lebih menggunakan al-fath, pembukaan. Sebab apa? Sebab kita bukan datang semata-mata nakkan tanah. Sebab kita sebenarnya mempertahankan. Dia berlaku peperangan, jadi kita pertahankan, jadi akhirnya kita dapat wilayah. Itu sebagai ghanimah, harta harampasan perang. Bukan kita pergi nak perang, kita bukan nakkan tanah tu, tapi kita nak pertahankan wilayah kita. Jadi makin lama berkembang. Begitulah, sebab itu kita menggunakan istilah al-fath. Dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya saya tak pastilah sesuai perkataan apa, sebab dia tak ada konsep tu. Konsep tu tak ada dalam Inggeris. Jadi berlaku pergolakan di kawasan Mekah sebenarnya kan. Waktu tu ada Syarif, kemudian ada Arab Badui, kemudian ada Syiah Zaidiyah. Mereka bertelagah, menyebabkan kemudiannya asal pusat pemerintahan Osmaniyah untuk wilayah kita panggil Afrika ni, sebahagian Afrika ni, dia termasuk di Mocha. Nanti kita akan tengok di Mocha dekat sini. Dan disebabkan pertelagahan sesama mereka, orang-orang Arab, maka dipindahkan ke Zailak. Mereka pindah dan pergi ke Zailak. Okey, sekarang kita masuk tentang kuasa Mesir yang namanya Mamluk. Ini adalah rentetan sejarah bagaimana di Mesir di bawah Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Fatimiyah Syiah, kemudian Ayyubiyah, dan kemudiannya Mamluk. Yang ini nanti kita akan masuk selepas ini. Mamluk. Selepas Mamluk mula lemah, kalau tuan-tuan perempuan ingat, sewaktu Portugis cuba menyerang Mekah, ketika itu Mamluk lemah sebenarnya. Sebab itu Portugis boleh masuk sehingga ingin cuba memecah ataupun menyerang Mekah dan Madinah. Dan kemudiannya terpaksalah Osmaniyah datang untuk menyelamatkan, dan akhirnya mengambil alih Mesir itu dengan nama diberikan bagi Mesir sebagai Iyalati Mesir. Iyalati Mesir ni seperti macam satu wilayah yang mempunyai kuasa otonomi sendirilah. Jadi istilah yang digunakan oleh Osmaniyah adalah Iyalati Mesir. Jadi Mesir di bawah Osmaniyah, nanti saya terangkan, ada 2 bintang, ada 2 watak yang penting nak tengok. Kemudian mereka menukar di zaman Ali Pashar, menukarkan gelaran daripada gelaran yang diberikan Osmaniyah sekadar
gubernur. Jadi dia tukar kepada khadif. Khadif ini sebenarnya setaraf dengan khalifah, tapi adalah istilah Parsi. Dan penggunaan nama khadif Mesir ini tidak dipersetujui oleh Uthmaniyah pada awalnya, dan nanti kemudiannya dipersetujui, menyebabkan mereka seolah-olah sudah terpisahlah daripada Uthmaniyah. Kemudian nanti mulalah zaman Kesultanan dan masuknya kuasa-kuasa barat lah, nanti kita akan tengok. During these times, wilayah Mesir itu sama dengan luasannya dengan hari ini. Tak, dia berbeza. Okey. Kita tengok bintang yang pertama. Saya akan ceritakan bintang yang pertama ni adalah seorang yang namanya Ismail Bey. Ini Ismail Bey, ya. Syekhul Bilad. Pada tahun 1700 merupakan bekas Amir Mamluk. Dahulu kuasa mereka adalah Amir saja, dan kemudiannya dia diberikan amanah menjadi Syekhul Bilad. Ini di bawah Iyalati Mesir tadi, ya. Dan ketika itu tak disenangi oleh dua orang adik-beradik. Namanya Ibrahim dan juga Murad. Ibrahim Bey dan Murad Bey. Mereka ni tuan-tuan puan, kalau tengok muka, bukan muka Arab kan? Bukan muka Arab. Mereka adalah muka Turki. Sebab yang saya katakan Mamluk adalah bangsa Turki juga. Jadi mereka adalah dua bangsa Turki yang berjaya membina kuasa. Yang katakan dia orang tu dulu slave kan. Betul. Dia dulu slave. Dua-dua slave juga sebenarnya dalam Uthmaniyah juga. Tetapi kemudiannya dia bangkit membina Uthmaniyah di sebelah utara sana, dan sebelah selatan di Mesir adalah Mamluk. Dan Mamluk tidak begitu setujulah sebab mereka ni berasaskan puak. Jadi permulaan kepada kuasa mereka juga adalah atas dasar puak. Dan dalam ini adalah pergaduhan antara puak juga ni sebenarnya. Jadi mereka bergaduh, dan kemudiannya terpaksalah Uthmaniyah hantar wakil, iaitu Laksmana Hasan Pasha, yang dihantar untuk menyelesaikan masalah, dan Ibrahim dan Murad disingkirkan. Dan waktu itu Ismail Bey diangkat. Dan Ismail Bey boleh sebab mereka ni tak setuju dengan Uthmaniyah juga, mereka berdua, ya. Tapi Ismail Bey dia tahu kita dah tak kuat, jadi dia nak bernaung dan betul-betul bersama dengan Uthmaniyah. Maka akhirnya dia naiklah sebagai apa namanya, dia Turks juga. Turks juga. Kita tengok dari segi istilah pun mereka guna istilah sama macam Turki, Bey, ya. Kemudian tak lama selepas itu 1791, wabak hitam ni adalah wabak yang melanda satu dunia. Bukan satu dunia, maafkan saya, dia adalah pandemik Mediterranean, Europe, dan termasuklah di Mesir juga terjadinya wabak ini, menyebabkan Ismail Bey dan juga pengikut-pengikut dia ramai yang mati. Jadi disebabkan tidak ada kepimpinan yang baik, maka Sultan Salim III mengampunkan Ibrahim dan Murad Bey tadi, dan mereka dibenarkan kembali ke Kahirah, dan mereka mula menguasai. Dan kemudiannya muncul pula Ali, ya, Ali Pasha ini yang saya sebutkan tadi, memperkenalkan hadis, ya. Memperkenalkan hadis. Tengok tuan-tuan puan, ini Egypt dahulu masuk sampai Sudan, Khartoum. Ini kawasan yang kita ceritakan, dia terpisah tetapi masih di bawah naungan ataupun pemerhatian dan pentadbiran daripada Mesir. Kawasan yang hari ini saya akan ceritakan sedikit. Jadi bila dah guna gelaran hadif, pada asalnya menjadi isu lah, kerana gelaran ini gelaran yang dicipta sendiri tanpa restu pada Uthmaniyah. Tapi akhirnya Uthmaniyah mengiktiraflah penggunaan itu. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, antara sejarah yang penting bagaimana keadaan Mesir sudah tersepit apabila Suez Canal telah diberikan konsesi kepada Perancis untuk membina Suez Canal ini. Tuan-tuan pun tahu kan, selama ni orang Eropah kalau nak berdagang mereka terpaksa pusing. Sebab itu mereka perlukan sangat Suez Canal ni, dan ketika mana mereka meminta untuk dibuatkan laluan ini, Mesir berada dalam keadaan yang tidak kuat, tidak kukuh. Di waktu zaman Khadif tadi, ya, dan diplomat Perancis ini, Ferdinand, mendapat konsesi untuk membuat Suez Canal ini,
dan kemudiannya dia pada penghujung sebelum ianya siap, Khadif Mesir ini Ismail Pasha pada waktu itu pinjam duit banyak-banyak kerana masalah kewangan negara, dan waktu itu minta buat pinjaman dengan British dan juga Perancis. Akhirnya dia tidak ada share saham dalam Suez Canal, terpaksa dijual kerana dia nakkan duit untuk pinjaman. Maka pegangan share untuk Suez Canal itu dipegang oleh British dan juga Perancis. Ini 1879. So 1879. Jadi inilah yang terjadi ni. Ini cerita pasal tahun 19th century lah. 19th century, di mana waktu ini mereka dah gunakan nama Khadif, dan Osmaniyah pun sudah pun mengiktiraf mereka menggunakan Khadif. Tapi dalam keadaan yang sama, Osmaniyah pun sedang merosot. Jadi Mesir juga tidak kuat. Dan kita akan lihat di penghujung nanti, saya akan bawakan bahawa akhirnya dengan ekonomi juga kita kalah. Camel tu is it natural ataupun Man-made. Sebab asalnya tak ada. Jadi yang ini memang untuk memotong laluan, memudahkan Eropah. Okey, berbalik kepada Zailaq atau Sailaq, ini dalam sebutan dan ejaan Somali, si ni ain. Jadi dia punya Sailaq. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris tulis Zailaq lah. Jadi dalam catatan British sendiri menceritakan bagaimana ketika Haji Ali Sharmakeh pada 1827 sedang British cuba tawan Yaman. Jadi Haji Ali Sharmakeh ni ketika British datang untuk cuba tawan Yaman, Haji Ali ni dia cuba mempertahankan Zailaq. Jadi di sini berlakunya kekuasaan berdasarkan kesultanan. Nanti kita akan tengok dia adalah sultan-sultan daripada Bani Ishaq. Sampai hari ini tuan-tuan dan puan, kalau pergi ke Somalia dan Somaliland, mereka masih kuat dengan budaya nomadik, budaya puak, budaya puak tu. Yang budaya puak itu jugalah yang mengukuhkan mereka sehingga hari ini. Dan satu lagi adalah Berbera. Berbera ini Mesir telah dapat satu titah ataupun yang dipanggil sebagai firman daripada Osmaniyah, bahawa menyatakan bahawa Berbera masih lagi berada di bawah naungan Osmaniyah. Dan dalam masa yang sama Berbera juga diiktiraf oleh British. Jadi dalam cerita ni kalau kita nak faham sikit, mungkinlah kita boleh kaitkan dengan Kerajaan Negeri Johor. Kerajaan Negeri Johor diiktiraf oleh British dan dalam masa yang sama juga merupakan kerajaan yang diiktiraf oleh Osmaniyah. Jadi sama juga dalam hal ini, kerajaan tempatan diiktiraf oleh Osmaniyah dan merupakan di bawah naungan Osmaniyah. Walaupun sebenarnya Osmaniyah sudah mula merosot kekuasaannya, dan dalam masa yang sama juga diiktiraf oleh British. Asalnya bandar perdagangan di Zailaq, kemudian bertukar di Berbera. Berbera bertentangan, betul-betul bertentangan dengan Aden di Yaman. Berbera ini tuan-tuan, dia ditakbir di mana? Daripada Mesir. Berbera dan juga tadi kita tengok Zailaq, dua bandar ini ditakbir dari Mesir, di bawah iyalat Mesir. Tetapi otoritinya adalah di bawah Yaman. Dia ada satu syarif. Syarif Arab ni Syarif Mocha. Jadi kalau siapa peminat kopi Mocha kena tahu cerita ni. Sebab pelabuhan utama perdagangan kopi permulaannya adalah di Mocha. Ustaz sebut syarif tu ingat dekat Amerika tu dia boleh syarif tu dia ambil syarif. Itu saya tak tahu. Tak tahu syarif itu terkait ke tidak, tapi dari segi peranan dan tugas macam sama. Macam sama. Tak pasti. Jadi kopi Mocha ni terkenal, dan dia juga terkenal dengan tradisi orang sufi suka minum kopi. Kalau Arab mereka guna nama qahwah kan. Qahwah. Kalau kopi di Istanbul, sebab kopi ni dia terkait dengan Istanbul yang mempopularkan budaya kafe macam Starbucks apa semua ni.
Memang Eropah pun tiru daripada Turki, ya. Coffee house yang kita panggil coffee house. Jadi itu adalah budaya yang dibawa oleh Osmaniyah juga. Tapi mocha bagi dia punya Ah, is combination of coffee and coklat, betul. Tak tahulah sebab apa dia berubah. Tapi dari segi penanaman dia memang dekat Mocha itu pelabuhan, tapi sekitar 200 km ke atas kawasan pegunungan ini memang penanaman kopi. Jadi penanaman kopi di Mocha, Yaman ni, kopinya lain sikit rasa dia. Dan disebabkan pada kurun ke-19 sudah datang penjajah tu, utamanya British yang memegang Yaman. British lah yang membawa kopi ini ke Eropah melalui perdagangan di pelabuhan Mocha tadi. Jadi pedagang-pedagang daripada Eropah berhenti di situ dan ambil, dia bawa ke negara asal. Ya, betul. Sebab itu dia panggil Arabica. Jadi memang Arabic. Asalnya begitulah, tapi sekarang bukan sekarang lah, sejak pada kurun ke-18 sebelum tu lagi dah mula seorang tentera daripada Perancis ni, dia dah bawa kopi ke Ethiopia, kemudian dari Ethiopia bawa ke Caribbean, dan kemudian dia buka industri besar-besaran kopi di Brazil dan membunuh pula. Maknanya sejak kurun ke-18 sudah mula industri di Ethiopia dicantas. Di Yaman dan juga di Ethiopia, maksud di rantau ini. Jadi sejak itu Amerika mempopularkan kopi Brazil. Jadi seolah-olah kita ingat kopi ni tradisi orang putih. Tapi asal usul memang kalau sebut mocha hari ni, mungkin orang terfikir mocha adalah Brazil. Orang tak fikir mocha adalah di Yaman. Daripada Yaman. Masih ada. Masih ada. Masih ada tanaman lagi. Ini pelabuhan Mocha, ini Jabal Haras dekat sini, penanaman kopi. Pernah kopi ini juga pernah diharamkanlah dari segi sejarahnya dulu sebab dikatakan umpama memabukkan. Sebenarnya dia bukan mabuk. Dia satu adiktif dan satu lagi dia jadi macam khayal bagi kaum sufi. Dia jadi macam dia nak lama kan, nak lebih nak hilang ngantuk, nak betul-betul berzikir semua. Jadi pernah menjadi isu lah. Tapi akhirnya dia bukan memabukkan, dia tak ada isu-isu yang lain lah. Jadi lebih kepada kafein lah. Kalau hari ni kita dah faham kan efek kafein tu. Memang kopi, saya panggil kopi juga. Dia dekat Jabal Nabi Syuaib. Dari segi sejarah ni dia nama nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Dari segi itu, utamanya dari segi kubur, hanya Nabi Muhammad saja yang sah. Yang lain tu sebab tak ada sumber yang boleh kita katakan, kita tak boleh katakan salah juga sebab mungkin sumber turun-temurun juga betul, memang pernah menyaksikan daripada turun-temurun, kemudian memang orang datang ziarah dan sebagainya. Tapi yang lebih selamat untuk kita betul-betul yakin hanya Nabi Muhammad lah. Yang lain tu kita ambil tahu je lah. Kadang-kadang ada juga keadaan di mana macam di China pun, dia yang ditanam bukannya jasad, itu adalah pakaian saja. Ada yang dia hanya tasbih saja. Jadi orang yang tak tahu dia ingat makam. Jadi datang, kemudian ada tempat-tempat yang berlaku lah syirik dan sebagainya kan, khurafat. Okey, ini Masjid Osmaniyah yang ada di Barbara yang saya sendiri tangkap snap gambar ni, sampai hari ni ada Masjid Osmaniyah itu. Kemudian masjid ini menggunakan sistem perpaipan yang mengalir dari seluruh bandar Barbara. Dia tak guna pipe air, dia air itu mengalir pada atas dia panggil apa, sistem yang sama juga waktu kita pergi ke Indonesia, saya pergi Danau Maninjau, memang sistem dekat sana pun sama, semua ambil air bukit dan air itu sentiasa mengalir, jadi tak berhenti. Dekat Spain pun ada, betul. Apa nama dia? Tapi cuma dekat Spain dia lebih unik lagi sebab dia daripada bawah tanah. Dia laluan dia bawah tanah. Itu lebih unik lagi. Ini laluan dia macam biasa je, macam terusan je.
Dan bagaimana air daripada bawah dekat Spain juga boleh, air daripada bawah boleh naik ke atas. Itu teknologi. Dia ada teknologi dia. Okey. Kemudian ini bangunan Osmaniyah yang rosak, yang masih lagi ditinggalkan begini dalam perang saudara. Berlaku perang saudara yang saya sebutkan tadi, Somaliland dan Somalia. Nanti kalau saya sempat saya kongsi sikitlah cerita politik itu. Perpustakaan pertama, kemudian ada gereja Kristian. Ini bangunan pentadbiran British. Dan yang lebih menariknya, saya berkesempatan 2015 saya bertemu dengan masyarakat mereka yang masih mengekalkan budaya Somali yang asal. Ini cara dia. Kehidupan dia dengan rambut dia belah tengah macam tu. Ini rambut asal mereka. Dan mereka ini, kalau tuan-tuan perempuan dapat jumpa, cara mereka, orang kata, biasa kita tengok Afrika kita rasa kasar. Tapi mereka ni orangnya lemah lembut. Lemah lembut, orangnya bercakap sangat sopan, ingatan kuat, kemudian ikramud duyuf, mengutamakan tetamu tu sangat baik. Pengalaman saya, kita tak kenal siapa pun dia boleh belanja je kita. Saya tak bawa duit makan pun dia kata tak apa nanti bayar. Percaya kepada kita walaupun kita orang dia tak kenal pun. Jadi itu budaya dia hormat tetamu. Sebab tu kalau tengok dekat YouTube banyak orang putih yang datang diam-diam pergi sendiri Somaliland. Saya pun bertemu dengan seorang perempuan daripada Jepun. Dia kata jalan seorang-seorang dekat Somaliland selamat. Jadi sebab tu saya buat buku ni, cerita pasal Somaliland. Tapi itulah, kena hati-hati bila jumpa dengan kawan-kawan Somalia. Okey. Ya, jual kopi. Kalau orang Somali ni dikenali kalau dekat benua Afrika sebagai the Indian of Africa. Sebab mereka pandai berdagang, pandai bisnes. Jadi kalau pergi ke Somaliland, kadar anak muda dia menganggur tu agak susah kita nak jumpa, sebab mereka akan cari bisnes, akan buat bisnes. Usahawan tu memang daya usahawan tinggi di kalangan masyarakat mereka. Sekolah sini. Kalau kita tengok orang Somalia ni, sebenarnya Somalia dan Somaliland, mereka ni bila berperang dalam tahun 1961, kalau tak salah 60-61 gitu, mereka perang saudara. Perang saudara tu disebabkan oleh inilah puak-puak tadi, dan kemudiannya ramai yang telah berhijrah ke Eropah. Jadi kalau kita jumpa Somali Kanada, ada Somali memang UK banyaklah. Kita ada dekat Jerman pun ada, Somali dekat Australia pun ada. Mereka semua dah jadi citizen dekat sana. Dan kalau kita jumpa, dia punya watak lebih kurang sama aja. Lemah lembut dia kan. Ini memang asal masyarakat dia macam ni lah. Kalau yang asli, dengan pakaian dia, dengan rambut tu ada tu sikat sebenarnya tu. Dia sikat tercocok. Dia sikat. Dia punya rambut memang lain pada lain lah. Dia belah tengah pula. Dan saya alhamdulillah dapat bertemu dengan waris daripada keturunan askar Osmaniyah yang berada di Barbara. Jadi waktu tu saya bertemu, dia kata ayah mertua dia ni adalah tentera Osmaniyah yang menentang British. Jadi mereka selepas British datang, kemudian berlaku pertentangan, dan Osmaniyah juga bersama dengan mereka untuk menentang British, dan akhirnya mereka mendapat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan mereka ni 5 hari lebih awal daripada kemerdekaan Somalia. Somalia dijajah oleh Itali. Dan ada referendum menyatakan kita Somaliland akan bersatu dengan Somalia selepas macam ni. Sekira Somalia, Itali akan dapat kemerdekaan sekiranya mereka akan bergabung. Sebab mereka satu bangsa untuk bergabung menjadi Republik Somalia. Dan itu terjadi, tetapi bangsa atau puak-puak di belah utara makin hari makin ditindas. Maka mereka rasa macam tak berguna juga mereka bergabung. Maka 1991 mereka mengambil keputusan untuk keluar,
dan menyatakan diri mereka sebagai satu negara yang asal yang 5 hari awal tu. Mereka pernah diiktiraf oleh PBB waktu yang 5 hari awal tu, bila mereka dimerdekakan oleh British. Jadi ini yang menjadi isu sampai sekarang tak selesai. Sampai sekarang tak selesai, tetapi sampai sekarang juga Somaliland maju. 22 tahun lah, kalau tahun ni 22 tahun. Ini gambar yang dapat saya snap tentera Osmaniah itu. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu lebih lagi tentang Somaliland ni, boleh search dekat internet. Seorang doktor yang terkenal, orang Somaliland, yang banyak cerita juga tentang perjuangan dia dengan British, Dr. Edna Adan, perempuan. Saya ingat lagi bila saya ke sana, banyak NGO daripada US, daripada Jerman, daripada inilah negara-negara Eropah ada dekat Somaliland ni, dan mereka cuba memperjuangkan hak asasi. Macam biasalah tuan-tuan kan, mereka akan bawakan hak asasi, hak wanita. Tetapi apa jawapan orang Somali? Sejak bila wanita kami ditekan? Sebab memang bangsa dia tak seperti Arab. Arab memang kita nampak dia ada sekatan. Bangsa dia wanita berniaga ramai, wanita memimpin ramai, wanita jadi doktor, wanita jadi, orang kata tak menjadi isu bagi dia. Kalau dalam perbincangan dia ada satu sesi perbincangan puak-puak pun, mereka akan berbincang melibatkan juga kaum wanita. Jadi banyak apa yang cuba dibawa, rupa-rupanya mereka dah ada sistem tu. Termasuklah saya, bila saya terlibat untuk menubuhkan takaful, company takaful di sana, Som Takaful, mereka menolak sistem takaful tu kerana bagi mereka dah ada sistem apa dia panggil dalam nama dia, nama bahasa dia sendirilah. Sistem puak ni, di dalam puak mereka memang ada, kalau siapa-siapa aksiden, siapa meninggal, kumpul dah duit, memang dah ada. Jadi yang itu agak sukarlah bagi kita. Mereka, boleh kita katakan, kalau saya katakan waktu saya sekolah rendah, saya belajar buku sirah tu, buku warna hijau. Saya tak tahu siapa orang Johor, orang Melaka, buku kecil dalam Jawi tu, buku kesirah warna hijau. Buku tu memang bila kita baca cerita pasal puak kan, ada macam-macam bani. Bila saya pergi ke sini, saya rasa macam saya kembali ke zaman tu. Sebab masyarakat dia memang hidup macam tu, berpuak, tapi bukan bergaduh. Tapi dia tahu bila kita sebut nama dia Abdul Rahman, nama seorang lagi pun Abdul Rahman, nama antara yang popular lah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Musa, nama yang sama. Tapi bila kita tanya Abdul Rahman, dia akan tanya Abdul Rahman bin apa? Bin apa? Dah tahu dah. Dia daripada mana. Jadi saya pun agak terkejut sebab minggu pertama saya datang kat situ pun satu bandar dah kenal saya. Sebab dia punya word of mouth tu laju. Jadi dia akan bagi tahu pada ketua puak akan bagi tahu semua. Jadi semua tahu. Sebab tu kita selamat. Jadi bila kita ke mana-mana, orang tahu, oh ini yang daripada Malaysia ni, orang daripada Malaysia. Okey, jadi dia tahu. Jadi alhamdulillah, saya rasa itu antara kekuatan yang ada, yang hari ini semakin lama semakin maju mereka, tetapi dibimbangi juga kerana keadaan mereka yang sangat kuat berpegang pada agama tu, cuba datang pengaruh-pengaruh daripada luar ni, pengaruh-pengaruh pada luar yang cuba membawa idea, itulah human rights, idea-idea yang lain ni yang setakat ini masih mampu dibendung. Termasuklah untuk perbankan pun mereka tolak. Mereka tak nak pembankan, dia tak nak riba, dan mereka ada sistem mereka sendiri atas nama sistem hawalah. Kalau tuan-tuan nak buat transfer money ke negara Afrika khususnya, mereka ada sistem mereka sendiri, dan sistem itu tidak melalui World Bank, tidak dapat dipantau oleh siapa-siapa. Yang itu nanti saya bagi tahu sebab kita ada live. Okey, sebab dia ada cara-cara dia. Dan kenapa kerajaan dia sendiri, Republik Somaliland. Dia presiden. Dia presidential.
democratic process, very advanced compared to us, sebab mereka menggunakan the iris voting, guna mata, teknologi mata. Jadi tak ada pengundian tu. Thumbprint dah tak ada. Dan ini dah diguna pakai 5 tahun lalu dah. Self-develop. Itu yang saya sebut kepada pertubuhan belia mereka waktu saya jumpa. Saya kata, you are the Israel of Africa. Sebab dia punya idea, dia inovatif, very inovatif. Termasuklah kita baru, disebabkan pandemik, ramai baru tahu guna QR code untuk bayar-bayar, transfer cashless lah. Tapi cashless dekat tempat mereka dah hampir 15 tahun. Dia tak gunakan internet, even dekat padang pasir, tengah-tengah padang pasir pun boleh. Sebab dia menggunakan sistem telco biasa je, guna kod je. Jadi masuk kod, masuk pin apa semua, jadi transfer duit. Dan saya pun terkejut sebab waktu tu kami dalam perjalanan dari Hargeisa, bandarnya pergi ke Barbara, hujung lah. Barbara tu dah pergi ke sebelah timur. Tiba-tiba kami dah kelaparan, tengah padang pasir tu ada kedai makan, tapi disebabkan pengaruh Itali, mereka punya kedai makan jual spaghetti. Jadi kita makan spaghetti kan. Bila makan spaghetti nak bayar duit rupanya pakai phone. Dan nomad, bila saya pergi tempat-tempat macam tempat ada lukisan lama, ancient punya drawing, dah 5,000 tahun lah tempat tu, Las Anod. Dekat situ tiba-tiba nampak budak kecil. Budak kecil datang tu adalah orang nomad yang jalan-jalan lah. Tapi pada tangannya pun ada handphone. Jadi mereka ni dia dah hybrid, nomadic, tapi dalam masa yang sama ada juga teknologi yang canggih. Dan 5 tahun yang lalu juga mereka sudah bercerita tentang 5G. Tapi kita barulah cerita tentang 5G. Dan waktu itu kelajuan internet mereka lebih laju daripada Malaysia. Jadi saya pun tak tahulah dekat mana dia punya kehebatan. Semuanya itu adalah lokal. Mereka sendiri yang menghasilkan dengan syarikat mereka sendiri. Dan itulah kekuatan yang ada, yang kalau dibandingkan dengan bahagian selatan tadi memang jauh beza lah. Jadi antara kenapa mereka nak mengelakkan supaya daripada mereka bersatu adalah terorisme yang masih kuat di bahagian selatan. Dan terorisme itu betul. Itulah, kalau saya buku ni dah lama saya tulis, 2015 ke 2016. 2016 ya. 2016 lepas saya balik. Dah tak ada saya rasa. Dah tak ada, tapi tadi saya rasa mungkin ada orang nak tanya ada buku ke tak. Saya cek selongkar kat rumah, tengok ada tinggal 3 aje. Saya bawa sekali. Saya bawa sekali. Okey. Mula. Okey. Ini kepada part yang ketiga berkenaan dengan dunia luar sewaktu kejatuhan Osmaniyah ini. Tuan-tuan pernah tengok gambar ni tak? Ni gambar bercerita tentang revolusi perindustrian. Gambar ni adalah ilustrasi kereta api pertama antara negeri yang dicipta pada 1830. Ini ilustrasinya. Dan ketika itu penasihat Sultan Abdul Hamid, Syekh Zafir, dia menyatakan kepada Osmaniyah, mengatakan walaupun kita menentang institusi Eropah, tapi rata-rata produk hari ini sudah mula kita ambil dari Eropah. Ini memalukan. Jadi ini menunjukkan bahawa Osmaniyah sedang lemah. Itu apa yang dia sebut kepada khalifah. Kemudian disebut memang kita tak boleh elak daripada bergantung kuasa perindustrian. Tapi kita boleh elak kalau kita mewujudkan sendiri revolusi perindustrian itu. Tapi memang sejarah menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan tersepit waktu itu. Dan susah untuk maju kerana keadaan politik, keadaan ekonomi yang tak berapa kuat. Dan kita, ni ayat dia, kita jual sutera kita dengan harga murah kepada negara luar. Kemudian Eropah jual semula kepada kita dengan harga 10 kali ganda. Dia kata itulah cerita-cerita zaman sekarang pun macam itulah, kan?
beras kita tak makan beras kita makan beras Siam. Beras luar. Jadi sama jugalah hasil daripada apa yang terjadi. Revolusi perindustrian ni memang mengubah dunia. Kalau kita tengok, ini adalah apa yang dikategorikan sebagai perindustrian 2, revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, revolusi 4 zaman kita sekarang. Jadi revolusi pertama memang itulah kapal uap dan sebagainya, kemudian baru automation ni, second. Kemudian ketika itu tuan-tuan, sebelum London menjadi ibu kota yang menjadi ikutan dunia, waktu itu Ayutthaya, sebelum itu adalah Siam, menjadi antara negara yang tumpuan dunia. Tapi apabila revolusi perindustrian semakin kuat, masuk ke siri yang kedua, semua beralih kepada London. Beralih kepada London. Dan tadi yang kita sebut sebagai, kenapa kita orang Islam tak buat kita punya sendiri? Ada usaha oleh Mesir sendiri di bawah Ali Pasha tadi. Dia cuba buat tetapi gagal. Kemudian dalam masa yang sama kita sibuk dengan peperangan lagi. Jadi perang-perang yang terjadi menyebabkan apa saja usaha untuk meningkatkan industri susah dibuat. Kerana soal kewangan. Kita masih tak ada kewangan yang kuat. Kemudian fokus lebih kepada ketenteraan semakin tinggi. Jadi berlakulah perang dunia pertama, perang dunia kedua, sehingga mana pada waktu yang sama di Eropah, kerana perang di sebelah kita, di sebelah dia mereka sudah boleh terus memajukan, maka perindustrian ketiga mula bangkit dengan IT, penggunaan elektronik dan sebagainya. Dan hari ini kita dah tengoklah bagaimana semuanya sudah wireless, kan? Segala-galanya macam seolah dah tak boleh kita laksanakan kalau tak ada handphone. Banyak sangat kita pergantungan itu. Tapi apakan daya, kita kena mencari apakah solusi yang seterusnya untuk kita menangani pengaruh-pengaruh luar ini. Cuma satu perkara yang menarik berkenaan dengan Osmaniyah ketika kita membincangkan tentang kawasan ini. Osmaniyah sebenarnya ketika kereta api sudah mula, teknologi kereta api sudah mula ada, cuba membuat laluan kereta api, tuan-tuan. Ini adalah laluan Madinah sampai ke Damsyik. Laluan kereta api ini adalah untuk memudahkan orang pergi membuatkan urusan haji lah. Tetapi disebabkan Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, pembinaan ini terhenti dekat Madinah saja. Jadi tak sempat lagi untuk disambung. Dan ketika itu juga British telah mengapi-apikan hubungan orang Arab dengan Osmaniyah dengan menawarkan bahawa Sharif Hussein, kalau engkau bersama dengan kita, kami bagi kekuasaan otonomi kepada kamu untuk wilayah ini. Jadi disebabkan itu, dalam masa yang sama, apa sahaja yang cuba dibuat oleh Osmaniyah ditentang oleh Sharif Hussein. Jadi sebab itu kita tak dapat tengoklah, melainkan dapat tengok sedikit. Ini ada di kawasan dekat mana ni? Madain Saleh, dekat dengan Madain Saleh. Madain Saleh ini. Madain Saleh ni tuan-tuan pun tahu kan kisah Nabi Saleh kan. Ini juga saya tak pergi lagi, dah pergi dah. Sebab kita biasa kalau dapat visa umrah, kita tak boleh pergi sebab kita umrah saja. Dan memang banyak juga yang sekarang ni dah. Yang baru ni. Yang baru ni boleh. Dia yalah betul begitu, tapi ada juga yang maknanya dalil yang untuk kita ambil iktibar. Bukan untuk kita macam dia antara sebab kenapa dilarang pergi ke tempat-tempat yang ada musibah di situ, seolah-olah kita tidak macam apa orang kata, kita tidak kita tak ada apa-apa perasaan bila tempat musibah kan, macam seronok melancong. Jadi itu adalah satu yang salah lah. Laut mati itu. Jadi seronok pergi kan, sedangkan dekat situ ada iktibarnya yang sangat besar. Saya pergi ke Laut Mati, saya pergi.
Saya sempatlah. Kalau nak pergi Orang macam enjoying. memang enjoying. Dengan bikinis lah apa kan, tepi-tepi pantai apa semua, mandi. Turun bukit tu kita akan rasa berdesing, makin macam dia the lowest point kan. Jadi makin rendah dan memang terasa lain lah. Jadi saya pun pergi sekadar nak tengok bersama dengan kawan yang membawa. Sama juga dengan yang ini, saya pun tak pergi lagi. Saya teringin lah sebab di sini nak menunjukkan satu iktibar yang cukup besar. Zaman Nabi Saleh, bagaimana ada kejuruteraan yang cukup teliti buat bangunan-bangunan ni daripada batu yang keras. Tapi disebabkan keingkarannya tu, siap dia nak minta lah pula mukjizat kan, dia minta supaya keluarkan unta daripada celah bukit batu ni. Memanglah tak logik. Jadi selepas keluar pun dia tetap tak nak beriman. Jadi nak menunjukkan memang kita sendiri boleh nampak, kalau kita pergi mungkin kita ketuk pun kita tahu keras ni batu ni. Tapi teknologi tu menunjukkan dia adalah civilization ni. Dia nampak sama. Tapi saya tak pasti sebab dia kaum lain. Kaum lain. Tak pasti. Saya tak pasti dari segi timeline saya tak pasti. Tu Jordan. Sebab dia tamadun Mesopotamia kan, kawasan ni. Jadi tamadun yang hebat. Sebab tu bila kita memahami tamadun secara menyeluruh, kita akan melihat bahawa kita berada dalam zaman moden ni, bukan zaman sebelum ni dia batu pakai cawat tu. Sebenarnya pernah ada zaman yang hebat macam ni. Tetapi akhirnya Allah hancurkan. Maka bermulalah baru. Kemudian hebat, hancur lagi. Begitulah kitaran yang dibuat. Dan sebagai penutup daripada kisah yang saya sampaikan dalam Osmaniyah di Afrika, di tanduk Afrika ni, menarik kalau tuan-tuan perempuan suka membaca, cari buku ni online pun ada PDF je. Kebanyakan dalam sejarah Islam, kalau mereka berperang secara fizikal, mereka akan kalah. Mereka susah untuk mengalahkan tentera Islam, kerana kekuatan jihad yang begitu sungguh-sungguh. Sampai ke hari ini pun kalau berlaku apa-apa peperangan berbentuk fizikal seperti di Iraq, seperti di mana di Syria sekalipun, kita dapat lihat mujahidin Islam itu, perjuangan mereka ditakuti walaupun mereka bilangan kecil. Tapi apa yang terjadi setelah berlakunya penjajahan, mereka tahu bukan senang untuk mengalahkan umat Islam kalau berperang depan-depan. Jadi mereka berperang ada dua cara. Yang paling penting lah, satu adalah secara ekonomi. Secara ekonomi ni zaman sekarang lah, sejak pada kurun ke-19, kurun ke-20, mereka dah lihat bagaimana kejatuhan Osmaniyah adalah disebabkan duit tak cukup, kita bagi pinjam. Jadi pinjaman itu dengan riba yang tinggi, dan sehingga ke hari ini memang itu antara apa yang didedahkan dalam oleh John Perkins ini, taktik bagaimana nak menguasai satu-satu negara, bukan lagi perang secara fizikal. Ya, betul. Sebab itu dia dipanggil perang ekonomi, perang ekonomi. Dan inilah yang cuba dibuat juga di wilayah Somaliland tadi. Yang satu lagi cerita ini lebih kepada bagaimana mereka menghantar spy yang fasih bahasa Arab, fasih agama, Quran hafal, dan kemudian menyamar sebagai syekh di satu-satu tempat untuk mendapatkan maklumat. Dan itu yang terjadi di Somaliland. Cuma saya cari balik nama siapa syekh yang dia gunakan nama, saya tak ingat. Dan memang ada pengikut. Kemudian dia ada pengikut, orang belajar agama, dan kemudian dia akan bawa idea-idea baru tentang gagasan satu negara. Jadi mudah untuk orang terima. Kalau di wilayah kita di Aceh ada seorang namanya Snok Hungrage. Snok ini dia fasih, Quran pandai, dia ahli fiqah, orang Belanda. Jadi
Belanda menghantar dia. Dan kalau tuan-tuan perempuan baca kitab-kitab awal, kitab-kitab lama 80-an, ulama kita pun quote kata-kata dia. Jadi memang betul dia pandai agama, tapi dia adalah spy untuk Belanda. Jadi itu kaedah yang mereka guna selepas dah susah nak kalahkan. Nak kalahkan secara ketenteraan memang susah. Jadi akhirnya buatlah cara begini. Dan itulah yang terjadi kalau kita lihat sampai ke hari ini, IMF dan juga World Bank adalah senjata utama mereka untuk negara-negara Afrika khususnya. Tetapi apa yang saya boleh katakan di Somaliland, di bumi yang pernah ada Majlis Kiblatain ini, mereka tak ada pegang pun apa-apa pinjaman, segalanya cash. Masyarakat dia saya sebutkan sebagai kalau mati itu tenanglah, tak berhutang. Masyarakat dia semua cash. Mereka tak memerlukan ekonomi luar, lokal ekonomi pun sudah cukup dengan peternakan tadi. Kemudian masyarakat dia yang berada di diaspora luar setiap tahun membawa masuk duit, hantar masuk, transfer kepada keluarga dia yang susah, dan menyebabkan mereka tak susah. Tapi gambaran yang ditunjukkan kebanyakannya memang susah, kan? Gambaran kalau dalam CNN ke apa susah, memang mereka ada yang susah, tetapi bukan maksudnya mereka ni keseluruhan masyarakat susah sangat. Tak, mereka agak boleh saya katakan mewah lah. Kalau pakai kain pelikat RM300. Advance. Dia advance, tapi dari segi kalau kita tengok apa nama ni infra, nampak macam biasa je. Dengan ada desert kan. Tapi bila tengok teknologi yang dia pakai, luar biasa. Macam mana? Tak. Saya dah usahakan. Saya antara duta tak rasmi Somaliland lah. Sebab saya cuba usahakan di bawah kerajaan yang sebelum ni, dan saya dan tim lah di bawah kerajaan yang kira dua-dua belah kerajaan lah, kiri dan kanan kan. Jadi pun tak dapat sebab unrecognized. So dia negara yang tak recognized. Betul. Itu yang kita pun fight benda yang sama. Kita sebut Taiwan pun tak di-recognize. Kenapa kita boleh berani dengan Taiwan? Tapi antara jawapan dia adalah ini, kerana Taiwan ni kekuatan ekonomi dia boleh dikatakan kuatlah. Jadi kita banyak juga ambil expertise dia. Jadi dia kena mula dengan trade juga, business. Jadi dekat sana mereka belum ada satu engagement business dengan Malaysia yang kuat. Jadi saya rasa lah itu antara poin yang penting dia kena bina dulu. Bila ada kepentingan macam tu baru boleh. Sebab sekarang ni Somalia memang memberikan, boleh kita katakan macam amaran juga pada kerajaan supaya jangan berurusan dengan Somaliland. Jadi sebab itulah memang kita ada kedutaan pula Somalia kan dekat sini. Ada. Tapi kalau Somaliland memang bahayalah sebab dia ada isu sama dia yang tak habis-habis. Jadi sampai ke hari ini yang saya sangat respect dengan Somaliland ni antaranya adalah mereka menolak perbankan riba, mereka menolak insurans. Semua yang masuk masih lagi dijaga di bawah Islamic law. Semua mesti Islamic law. Saya tanya bila saya pergi ke mahkamah dia, apakah sumber hukum mahkamah? Kan? Dia ada undang-undang British sama macam kita. Undang-undang British, customary law, dari customary lah daripada yang puak-puak zaman-zaman tu. Kemudian syariah law. Dia adalah hybrid tiga-tiga. Dia takkan decide based on particular law. Dia akan hybrid tiga baru dia bagi decision. Jadi saya pernah lah masuk ke court semua ke sana. Bila masuk dia jadi panjang sekali urusan. Sebab bila dia nak cuba consider tiga perkara, tiga undang-undang, jadi proses dia panjang lagi lah. Cuma nampak menarik lah. Dia dari segi undang-undang British dia sama macam kita. Sebab memang daripada Indian law kan, kita pun. Jadi itu sama. Cuma itulah negara yang begini dia lebih kuat lagi customary tu. Jadi customary tu dia dalam sistem parlimen dia ada the elders council. Jadi walaupun ada parlimen, mereka tetap consult dengan ketua-ketua puak.
Jadi consultation tu masih lagi berlaku, tapi itulah yang saya pun tak pasti akan datang macam mana, kerana keadaan mereka hari ini negara tak iktiraf, tapi US ada tempat kat situ, Turki, Rusia, China, banyak dah negara lain. Taiwan salah satunya yang buat kedutaan, betul. Yang lain semua buat macam representative office. British, UK pun ada dekat situ. Boleh dikatakan pelaburan paling tinggi adalah di sebelah Somaliland berbanding Somalia. Kerana Somalia memang tidak selamatlah setakat inilah. Jadi selama 21 tahun, tahun ni 22, di sebelah Somaliland tak pernah berlaku apa-apa lagi serangan daripada Syabab. Dan memang kalau tuan-tuan dengar Dr. Edna punya penerangan, memang rasa sakit hati lah. Sebab Somaliland ni mereka nakkan kesepakatan orang Somali, tetapi disebab Somalia tak nak bergabung, Somalia susah untuk menerima Somaliland kerana bagi dia Somaliland nakkan tanah dia, nakkan kawasan dia. Jadi Dr. Edna menerangkan perkara ni adalah Somaliland menunjukkan set up the good example macam mana nak govern the country. Sebab sekarang di sebelah selatan mereka masih lagi tidak aman, pilihan raya nak buat pun masih tak dapat dibuat dengan baik kerana adanya golongan yang kita panggilkan teroris ini, yang juga di sebaliknya adalah supplied by di Amerika juga kan. Sebab barang-barang yang dipakai pun adalah barang-barang yang memang supplied by the Americans. Dan kita tahu juga Somalia memang terhutang budi dengan IMF. Dia juga memang dah masuk di bawah pinjaman-pinjaman di bawah World Bank. Itu yang menyebabkan di kawasan ini, kawasan yang saya katakan, boleh dikatakan the safe zone ni, masih lagi kita mengharapkan kalau kita umat Islam, eloklah kita pergi. Kalau kita buat bisnes, bolehlah kita berhubung dengan mereka, kerana mereka sangat memandang tinggi dengan Malaysia. Orang Somali sangat memandang tinggi dengan Malaysia. Dan mereka ini orangnya biasa-biasa saja. Dia banyak USD. Dia banyak USD walaupun dia ada currency sendiri. Sebab tu currency sendiri tu dia letak kat tepi jalan je tu. Kalau orang nak tukar untuk berurus niaga biasa kan, boleh. Tapi kebanyakannya guna USD. Mereka ni kalau nak kahwin anak dia pun mahal. Kena bagi dalam paling koma pun 10 ekor atau 20 ekor unta. Jadi satu unta tu kos dia boleh pergi dalam 4,000. Jadi itu sekadar itu, belum lagi emas lagi kan. Jadi saya rasa budaya dia bukan budaya kita. Budaya dia menunjukkan sebenarnya dia kaya bukan seperti mana yang defined by the Western lah. Kekayaan mereka tu mungkin nampak dari segi ternakan dia, dan mereka menggelarkan diri mereka ni sebagai masyarakat yang paling happy dalam dunia. Saya kata kenapa paling happy? Rupanya bila kita melalui sendirilah baru kita nampak. Sebab mereka apa saja yang terjadi, termasuk aksiden, macam bergaduh sikit, konflik ke, akan berakhir dengan ketawa. Dia bergaduh, habis tu okey dah, dia akan ketawa-ketawa seronok. Jadi saya kata lain macam Jadi kalau ada menteri yang turun pun, lalu depan dia tak puas hati, dia akan panggil menteri tu, lepas tu dia bergaduh bercakap, habis pada tu baik, salam balik, peluk. Jadi saya rasa tu satu budaya yang lain daripada yang lain lah. Yang ya betul. Ada hospital dia dekat Ardesa. Ada hospital. Jadi ini antara orang, dia ada beberapa orang yang hebat lah di dunia ni, di Somali ni, yang kita mungkin boleh baca lah lepas pada ni. Itulah iktibar yang boleh saya letak pada penghujung ini. 3 lah iktibar penting. Pertama, prihatin kepada umat. Itu yang kita tengok apa yang dibuat oleh Osmaniyah waktu kemerosotan, masih lagi prihatin tentang 2 bandar kecil ni, yang kalau ikutkan jauh dan
tak payah ambil tahu pun tak apa, sebab wilayahnya pun tak aman kerana British pun sibuk untuk mengambil alih kawasan ini kan. Dan ditambah pula dengan isu Ialit tadi, khilaf Mesir pun juga tidak begitu kuat. Tetapi tetap Osmaniyah memberikan perhatian, dibinakan library, dibinakan bangunan dan sebagainya, yang kalau tuan-tuan pergi dekat Barbara itulah yang nampak seni bina Osmaniyah tadi. Kemudian keprihatinan kepada umat ni juga sepatutnya disambung oleh kita lah. Kita walaupun duduk Malaysia, baguslah macam PMP pun pergi sampai Afrika kan. Maksudnya tak adalah had. Kalau dulu, mula-mula dulu, saya ingat lagi, kalau kita nak sebut pasal korban pergi ke luar negara, orang kata, apa luar negara kita tak buat lagi. Sepatutnya isu tu dah tak terjadi lah. Hari ni dah tak ada lah. Hari ni kebanyakan kita dah faham, jadi ramai dah buat ibadah korban dah. Malaysia pun dah tak larat nak orang kata nak menerima banyaknya ibadah korban tu dan kemudian pergi keluar. Dan itu bagus alhamdulillah. Dan sekarang ni antara tempat yang jarang orang ambil peduli ada kawasan ni. Afrika sering kali dipandang sebagai satu wilayah yang kucak-kacir, yang tidak aman. Belum lagi kalau kita pergi ke negara Afrika yang lain. Sebab saya pun terkejut bila saya berhenti di Ethiopia, lapangan terbang Addis Ababa, ada surau yang besar. Saya kata surau rupanya di Afrika ni banyak orang Islam. Dengan pakaian Islam yang begitu kuat lah, maknanya pakai kopiah dia. Ramai kan? Jadi itulah sayangnya, dia sama macam dekat China, orang Islam sana pun lebih ramai daripada Malaysia. Tapi kita macam tak ada interaction. The nation state kan. Sebab kita dah rasa kita kat Malaysia kan, jadi kita tahu pasal Malaysia lah. Dia antara lain sebab satu sejarah kita tak ambil tahu. Kedua bahasa. Jadi bila tak boleh berbahasa ni, kita pun tak dapat nak interact. Dan both lah. Tapi kebanyakan mereka pandai English. So British juga. Dia British. Jadi British. Jadi kalau dekat sana, kalau kita tengok orang Afrika, kita susah nak tahu Islam ke tak Islam. Kalau kita pergi ke China pun sama juga. Kita tak tahu Islam tak Islam, melainkan dia pakai. Ada pakaian dia kita nampak. Tapi kalau dah biasa, kita dah tahulah orang Somali Islam lah. Orang Somali. Lepas tu kalau yang itu Ethiopia kan? Ethiopia. Muka dia memang Christian majority. Tapi itu pun tak sampai percentage lah. Tapi kita boleh tahu, macam saya dah tahu dah muka tu muka mana. Dari segi rambut pun kita tahu. Tapi kalau perempuan mungkin susah sikit lah. Perempuan saya tak, sebab biasa mingle dengan lelaki kan. Dia ni berapa? 70 ke saya cakap tadi? Bukan 53 sekejap. Ni 44. Betul, 44. Tak sampai 50%. 44 Kristian. Tapi kalau kita campur Kristian Protestan, betul lah dia berapa? 60 lah. Dia 60 lah. Dia 60. Dia majoriti lah, tapi dia majoriti. Tapi majoriti dia adalah Orthodox. Jadi dia isu-isu yang melibatkan antara agama ni pun bukan sebab agama sangat. Lebih kepada sebab kawasan politik lah. Kawasan politik. Dan itu yang terjadi. Dan inilah dia pakaian ni. Ni tadi Puan Sima sebut tu. Nampak macam orang Islam. Tapi inilah amalan mereka, ritual orang Ortodoks, Kristian Ortodoks. Saya dah sentuh pasal Osmaniyah di negeri Melayu dah kan? Belum? Di negeri-negeri Melayu? Saya tak cerita pasal Johor, Perak, Penang. Okey. So the next class, itulah last rasanya berkenaan dengan Osmaniyah. Itu semua dia tambahan je. Cerita Osmaniyah secara khusus dah habis. Cuma yang tu kita akan ceritakan lah. Keprihatinan kita ni umat Islam dekat tanah Melayu ni, atau wilayah Melayu lah kita sebut, bukan kata Malaysia saja. Nusantara.
memang keprihatinan kita ni tentang Osmaniyah, dan Osmaniyah tentang kita pun memang kuat. Tapi kita tak tahu cerita tu. Dan rekod-rekod tu ditulis oleh British sendiri, ditulis oleh rekod-rekod kerajaan yang ada di dalam arkib-arkib sultan lah. Tapi kita tak dihebahkan. Tapi alhamdulillah lah sekarang sudah semakin dihebahkan. Kemudian yang kedua ni, saya tak sebut tentang iktibar kita ni, perancangan lah. Hari ni bila kita dah dapat tahu, kita kena buat perancangan yang lebih teliti bagaimana keadaan masa depan anak-anak kita kan, penguasaan ilmu dan sebagainya. Bukan sekadar menjadi pengguna aja. Macam Mark Zuckerberg bila dia buat Facebook ni, makin lama makin canggih, akan datang dia apa, Meta nama dia. Dah tukar kan. Dia ada Meta. Meta tu dengan dunia social life dia, social life dalam VR kan, virtual reality dan sebagainya. Kita hanya jadi pengguna. Kita mungkin tak boleh bersaing dengan cara itu, tapi bagaimana kita nak mengajar, bagaimana untuk kita mengawal supaya kita tak terikut hanya jadi pengguna. Apa caranya? Wallahu alam. Itu kena perbincangan yang very tara lah, ya. Sebab Mark Zuckerberg termasuklah juga siapa yang cipta Apple tu, Elon Musk pun, anak-anak mereka tak didedahkan dengan apa yang dicipta ni, dengan orang kata mereka tak guna betul-betul. iPad, anak-anak tak diberikan iPad kan. Jadi saya fikir mesti ada sebab di sebaliknya yang kita boleh belajar lah. Dan yang ketiga, ziarah tu tuan-tuan, perempuan, kalau kita berziarah tu, bukalah mata, bukan untuk bershopping, bukan untuk tangkap gambar semata-mata, tapi kena tahu cerita di sebaliknya. Cerita sejarah. Cerita sejarah tu kita kadang-kadang tak tahu, kita kena tanyalah dengan tour guide tu. Sebab cerita sejarah tu yang akan memberikan nilai tambah, termasuk pada anak-anak. Biasanya budak muda dia pergi tu, dia tak seronok sangat kan. Dia seronok-seronok nak tangkap gambar, makan-makan kan. Nak baca-baca apa yang tertulis kat tepi ni agak susah sikit. Museum ni memang susah. Jadi dia kena ada orang cerita, dia kena ada storyteller. Jadi kalau ada storyteller, dia dengar. Jadi biasanya macam saya kalau buat trip, saya jadi storyteller. Dalam tu orang yang benci sejarah pun kemudiannya jadi seronok dengan sejarah. Dan itulah ceritanya. Nanti kami akan ada buat satu trip pergi menjejaki Ertugrul. Ertugrul di Turki lah. Ertugrul saya rasa bulan ni, inilah Safwah buat. Safwah Travel. Kami kerjasama dengan Safwah bulan Mac. Ke Turki. Sebelum Ramadan. Dia akan saya rasa saya tak pergi. Tapi dia akan launching, dia akan buat launching bila saya rasa hujung bulan ni atau awal bulan depan. Dekat pejabat dia lah, dekat Bangi tu. Nanti saya kongsikanlah. InsyaAllah semoga memberi manfaat kepada kita dan kita tangguh dengan tasbih kafarah, suratul Al-Asbah.